Assalamualaikum dan terima kasih kepada semua media. Hari ini ada sebab ialah musim Covid kan. Sidang media pun kita padatkan dengan dua isu. Isu pertama berkenaan Covid di mana PKPB yang dilaksanakan di peringkat negeri Selangor, Wilayah Persekutuan dan Sabah. Dan apa yang hari ini ikhlas dengan bersama dengan NGO gabungan di mana kita lihat isu Covid ni makin lama virus Covid ni makin lama makin meningkat. Situasi sekarang kita lihat di mana ialah setiap daerah dan negeri dah mula merebak, sehingga banyak sekolah kena tutup. Di peringkat negeri Johor saya rasa 298 ke lebih kurang macam tu sekolah kena tutup. Dan hari ini Ikhlas Malaysia dengan gabungan NGO Malaysia, kita mohon rayu kepada kerajaan pusat dengan kerajaan negeri, di mana hari ini banyak kebanyakan peniaga-peniaga, peniaga kecil dan peniaga yang berniaga di kompleks ataupun shopping mall, memang mereka terjejas teruk dalam perkara ini kita lihat sebelum ni. Dan yang pertama hari ini kita minta supaya pihak PBT, saya minta Kementerian Kerajaan dan Perumahan Tempatan perlu ambil berat berkenaan isu ni. Kita minta lesen bayaran lesen ataupun permit kita minta lagi tempoh lagi 6 bulan, untuk 6 bulan supaya tak kenakan bayaran. Kita minta percuma lah ataupun pengecualian bayaran lesen untuk tempoh 6 bulan supaya peniaga-peniaga kecil, penjaja, walaupun baru-baru ni semalam Dato' Seri Ismail Sabri ada maklum, peniaga pasar malam boleh berniaga bermula 6 petang hingga 10 malam pun, walaupun dibenarkan, saya rasa pengunjung akan kurang. Tak ada siapa nak keluar datang ke pasar malam, dan tentu terjejas. Peniaga-peniaga yang selalu bayar cukai ni akan terjejas. Jadi dalam isu ni kita memandang serius. Kita minta jasa baik Amat Berhormat PM supaya kerajaan pusat bagi arahan kepada kerajaan negeri supaya semua PBT. Sebelum ni saya difahamkan memang kerajaan negeri Selangor ada bagi pelepasan bayaran lesen sebelum ni. Tapi kita minta lagi 6 bulan, bermula bulan 10 sehingga bulan 3 tahun hadapan. Kita minta supaya lesen PBT, maksudnya permit ni perlu diberi percuma lah, secara percuma, jangan kenakan apa-apa bayaran untuk penjaja, khususnya penjaja dan peniaga. Dan melibatkan isu kompleks hari ni kita boleh lihat, contoh kita ambil Subang Parade. Kalau kita pergi Subang Parade dulu memang padat dengan pengunjung, jadi hari ni memang dah lengang. Dan saya terima haduan daripada Subang Parade, peniaga-peniaga kawasan situ. Sebelum ni pun saya dah bawa isu ni kepada Kementerian Kabelin KK. Memang hari ni kita lihat kerajaan pusat umum memang sedap didengar, tapi dari segi implikasi kesannya terhadap peniaga ni memang amat tinggi, di mana tak ada siapa jaga kebajikan peniaga-peniaga yang berniaga dalam pasar raya ni. Sebelum ni isu SSC Mall di Shah Alam dengan komplek PKNS, memang isu ni telah dibawa kepada saya, dan akhirnya saya berjaya dapat berbincang dengan management dua-dua komplek ni. Akhirnya mereka bagi diskaun 30% untuk tempoh 6 bulan tu, akhirnya dapat 30%. Kalau kerajaan pusat hanya umumkan di mana ada rebate tu rebate ni, dari segi pelaksanaannya tak ada siapa yang nak laksana benda ni. Akhirnya peniaga-peniaga ni jadi mangsa.
yang duduk meniaga dalam kompleks ni. Duduk kompleks ni kalau kita meniaga ni sebulan sewa ni ada yang 3,000 sehingga 15,000 dan 20,000. Dan hari ini saya minta kerajaan pusat perlu campur tangan dalam isu ni, di mana kita hari ini minta peniaga-peniaga keseluruhannya, seluruh kompleks dalam negara ni, mereka minta 50% diskaun rebate daripada sewa ni. 50% mereka minta untuk tempoh 6 bulan lagi, bermula bulan 10 ni sehingga tahun depan bulan 3. Mereka minta 50%. Mereka merayu sangat kepada Yang Berhormat Perdana Menteri kita Tan Sri Muhyiddin Yassin supaya peniaga-peniaga dalam kompleks ni perlu ada pihak yang bela mereka. Dan hari ini kerajaan umum, tapi ada kompleks ni, mall ni, management ni macam memang cara mereka memang macam kuku besi lah, tak ada rundingan langsung, mereka tetap nak sewa penuh. Ini yang banyak berlaku dalam kompleks ni. Kebanyakannya kompleks ni yang berlaku hari ni. Jadi saya minta kerajaan pusat kena bagi satu arahan, satu guideline kepada semua kompleks ni, mall ni, supaya kena bagi satu rebate kepada peniaga-peniaga yang duduk dalam kompleks ni. Siapa nak bela mereka? Kalau melibatkan kompleks swasta ni, kalau kita banyak cakap, mereka nak ambil tindakan. Jadi orang yang lebih berhak adalah kerajaan pusat. Kita minta Jabatan Perdana Menteri, Yang Berhormat PM, kaji setiap shopping kompleks ni supaya peniaga-peniaga ni semua bayar cukai. Kenapa kita nak mangsakan dia orang lagi dengan keadaan situasi ni? Takkan tak ada boleh bicara setiap shopping kompleks sepatut bagi 50% rebate kepada setiap peniaga yang duduk dalam shopping kompleks ni. Kita minta 6 bulan. 6 bulan lagi kita minta 50% rebate. Untuk seluruh Malaysia kita minta. Kita minta kerajaan pusat perlu ambil berat isu ni. Ada apa-apa soalan tentang COVID ni? Kenaan kompleks ni, kita ada anggaran berapa untuk kompleks swasta tu? Kalau melibatkan swasta seluruh Malaysia ni, seluruh Malaysia ada lebih kurang kalau peniaga je, kalau kita ambil Shah Alam je, kalau 3 kompleks ni dah ada lebih kurang 600 peniaga. Itu baru 3 kompleks. Kita belum masuk ke SCC dan kawasan-kawasan Mid Valley dan lain-lain, kita belum ambil kira lagi. Setakat ni kami ada terima aduan 3 kompleks ni, Subang Parade, kompleks PKNS dengan SSC Mall. Yang SSC Mall dengan kompleks PKNS sebelum ni hampir kita dah berjaya selesaikan masalah mereka, tapi mereka minta lagi 6 bulan 50%. Saya minta ni untuk seluruh negara. Kami minta untuk seluruh negara. Kita pun ada terima aduan daripada Johor, dari Angsana kita ada terima aduan. Jadi kita hari ni mohon jasa baik kerajaan pusat perlu ambil tahu tentang peniaga-peniaga yang duduk kompleks ni. Kita tanah airnya mereka gulung tikar dan berbagai masalah akan timbul dalam kompleks ni. Dan lagi satu, saya nak bagi peringatan kepada Kementerian Capitan KK, kompleks Subang Parade ni kebanyakan adalah peniaga warga asing yang duduk sewa dalam Subang Parade ni. Apa nak berlaku negara kita, kan? Sebab Capitan KK dia ada guideline dia. Kalau kita nak buka kompleks dalam negara kita, dia perlu patuhi syarat-syarat tertentu, kan? Ada soalan lagi? Bagaimana rundingan dengan pihak kompleks dan juga apa tindakan daripada bahagian bukan saja peniaga kecil lah. Macam apa pun respon dia yang rundingan proses tadi? Contoh kita ambil Subang Parade. Kita dah hantar surat, kita pihak NGO hantar surat semua, mereka tak nak jumpa. Contoh, kan? Jadi akhirnya mereka ni rakyat Malaysia, siapa nak bela mereka? Adakah wakil rakyat nak bela ataupun ahli parlimen nak bela? Bila NGO ambil tanggungjawab, mereka mengelak, tak nak jumpa, langsung tak nak. Jadi cara mereka ni cara kuku besi. Jadi kementerian yang terlibat perlu ambil tindakan terhadap kompleks macam contoh Subang Parade ni, perlu ambil tindakan berat. Jadi mereka boleh buat apa sajalah terhadap peniaga-peniaga kawasan tersebut. Jadi jadi rundingan lah.
tiada rundingan. Akhirnya saya terpaksa bawa kepada Kementerian KK, di mana ada satu kedai orang Melayu Islam yang duduk berniaga 14 tahun dalam Subang Parade ni. Mereka nak sitah kedai tu. Tak ada budi bicara, diskaun 30% pun tak ada. Jadi kerajaan perlu ambil berat hari ni. Walaupun kerajaan umum, bila rakyat dengar memang sedap, memang memang Yang Berhormat Tan Sri Muhyiddin Yassin memang nak bela rakyat. Bila kompleks sebegini bertindak macam cara kuku besi ni, akhirnya akan merosakkan kerajaan juga. Jadi hari ni kita pihak NGO memandang serius dalam isu ni. Perlu ada satu pihak yang perlu ambil tindakan terhadap pasar raya ni. Jangan pasar raya nak fikir untung aja. Rugi sama-sama rugilah, kan? Dah tentu musim Covid ni semua orang rugi. Jadi sama-samalah pikul beban. Ada yang berniaga 24 tahun pun ada dalam Subang Parade. Memang mereka tak nak runding langsung. Cuma dengan pasar malam sekarang waktu Covid sehingga Pasar malam dah tentu jejas juga, walaupun Menteri Guardian dah umum semalam, Menteri Pertahanan tu Sri Ismail Sabri, walaupun kata pukul 10 6 petang hingga 10 malam boleh berniaga, dah tentu pengunjung tak akan datang walaupun dibenarkan, kan? Masing-masing takut duduk rumah. Jadi penjaja ni siapa nak bagi makan? Sebab pengunjung ni kebanyakan kerja kerajaan, kerja swasta. Yang peniaga kecil ni mereka bergantung kepada sumber pendapatan harian. Kita satu peringkat, kita akan kumpul semua aduan, contoh pasar malam dengan pasar raya ni semua. Kalau tak ada apa-apa peruntukan ataupun bantuan dari segi kerajaan negeri ataupun PBT, tak ada kerjasama, maksudnya bantuan dari segi rebate, dari segi pembayaran lesen dan sebagainya, kita terpaksa tekan kerajaan pusat. Kita terpaksa serah satu memorandum, kita kumpul semua maklumat ni, kita minta Yang Berhormat PM perlu kaji lah. Sebab macam PBT ni ada Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan, mereka lebih berhak, mereka pun boleh turunkan peruntukan, bantu peniaga-peniaga ni. Biasa PBT ni mereka bergantung kepada kerajaan negeri. Kalau kerajaan negeri bagi arahan, mereka ikut je. Dia bermula bulan ni. Bermula bulan 10 ni sehingga bulan 12 ni kita lihat ramai yang ada banyak masalah. Tak mampu bayar bank. Tak mampu bayar bank ni. Macam contoh saya je kena bayar bulan ni 15,000, lebih kurang 15,000. Contoh diri saya lah, apa tu saya boleh bayar. Tapi bagaimana dengan orang lain, kan? Yang tak dapat berniaga, nak bayar sewa pun tak mampu bayar sewa, macam mana nak bayar pinjaman? Kerajaan perlu kajilah perkara ni. Memang berbilion-bilion habis, peruntukan kerajaan pusat berbilion-bilion habis. Tapi adakah duit yang habis tu dapat membantu ramai yang jadi mangsa bank ni, tak dapat bayar bank ni? Ada tak dapat? Maksudnya ada tak mereka dapat rasa duit tu? Kita perlu kaji, kerajaan pusat perlu kaji. Maksudnya moratorium tu kena ada balik lah. Tak, dia ada baik buruk dia. Benefit dia kebanyakannya untuk yalah, kita ambil kira macam bank yang besar ni, kan. Bank besar ni dah tentu dapat kemudahan daripada kerajaan pusat, kan. Tapi dari segi macam kita ni, kita selama 6 bulan tak bayar, tiba-tiba kita kena start bayar ni, memang sakit. Siapa pun sakit lah, memang sakit. Kita hari ni boleh bagi jaminan ramai akan jadi bankruptcy, muflis. Dia akan jadi sitos, sikris dan sebagainya. Ini yang akan berlaku. Sedangkan pinjaman BSN pun, sikris pun tak lepas. Dulu boleh dah nampak sikit boleh lepas, walaupun ada arahan daripada kerajaan pusat. Baru-baru ni ada bagi pinjaman, memang ramai yang tak lepas, memang tak dapat. Jadi kita minta bank-bank yang terlibat di bawah kerajaan, contoh SME Bank, Bank Rakyat, Agro Bank, BSN, Tekun, Marah dan sebagainya, kita minta supaya untuk tempoh 6 bulan akan datang lagi bagi kelonggaran kepada penjaja peniaga kecil dan tak kira lah peringkat menengah ataupun apa,
kita minta pelepasan untuk 6 bulan ni supaya kena gaji lah. Kantin sekolah memang terjejas teruk. Covid yang lepas pun dah terjejas. Memang teruk gila. Memang teruk. Dan datang pula lagi sekali Covid kedua, lagi kedua, lebih dahsyat. Banyak modal dia orang yang dah tenggelam. Memang teruk lah. Memang semua boleh katakan yang buat pinjaman dengan bank, semua mengeluh. Jadi memang kami tak boleh bantu. Sebab ada yang sekolah yang memang murid dia tak boleh turun. Tadi pada Covid pertama, sekarang dah masuk Covid kedua. Jadi bayangkanlah, dia orang semua ada keluarga. Jadi saya sebagai persatuan pun hanya memandang kesian je lah, tak boleh nak bantu. Kecuali kalau kerajaan membantu kami sikit. Kalau sekolah seluruh Malaysia memang teruk, betul-betul teruk. Down sekali ni memang tak boleh buat. Memang dia orang kalau boleh cakap tak mampu suara. Jadi minta perhatian kerajaan supaya pandang. Sekarang ni kita ada masalah sikit dengan pihak guru dan pengetua dia orang. Ada sekolah, contoh sekolah bonda, pengetua dia boleh kerjasama dan dia bagi murid turun ke kantin dan membeli makanan di kantin dan terus naik makan di kelas. Tapi ada setengah sekolah dia tidak dapat feedback macam tu. Maksudnya dia tak bagi turun, dia orang ambil order. Jadi bila dah ambil order, pengusaha kantin ni apa akan jadi? Dia akan naik, kalau 5 tingkat dia naik. Jadi bayangkan dalam keadaan dia nak ambil order tu, hari ni dia boleh pakai pekerja 3 hari, pekerja tu berhenti. Tak sanggup dia naik atas. Tapi disebabkan nak cari modal, nak cari duit, jadi dia orang terpaksa buat. Lepas tu ada lagi cikgu-cikgu ambil peluang untuk berniaga dalam sekolah. Pengetua atau guru besar sendiri yang membuat bisnes dalam sekolah musim Covid. Jadi pengusaha kantin banyak. Saya dapat aduan daripada Johor, Terengganu, Pahang, Kelantan. Banyaklah aduan yang mengatakan memang diorang terutama pendalaman lagi dahsyat. Jadi sekarang ni saya pun tak tahu macam mana. Jadi saya memang mohon sangat kerajaan perhatikan dan rombak balik semula perjanjian kantin tu. Macam mana? Apakah undang-undang sekolah boleh berniaga atau pihak kantin saja, atau benda ni ada rundingan antara pihak sekolah dengan pihak pengusaha. Tapi saya ada dapat aduan dari setengah sekolah, guru besar atau pengetua dia ada yang ambil, guru besar dia ada yang ambil sikit. Rizwan sebab sudi menjemput Persatuan Pengusaha Kantin Sekolah Malaysia untuk hadir pada sidang media hari ini. Okey, kami mewakili majoriti pengusaha kantin di Malaysia yang sangat terjejas dengan pandemik COVID-19 yang sedang berlaku sekarang. Okey, sekarang ni apa harapan persatuan kepada kerajaan? Hanya satu sahaja. Bantulah pengusaha kantin dari segi kontrak kantin yang akan tamat tahun ini. Sedangkan kami hanya mengusahakan kantin pada bulan 1 dan 2 sahaja. Bulan 3 start PKP sehingga sekarang keadaan pendapatan pengusaha kantin memang sangat-sangat terjejas sehingga hanya 20% sahaja. Okey, daripada pendapatan yang kami perolehi hanya 20%. Kami juga berterima kasih kepada KPM kerana telah memberikan pengecualian sewa selama 6 bulan dan baru-baru ini telah ditambah selama 3 bulan lagi sehingga bulan 12. Akan tetapi tender yang kami usahakan akan tamat tahun ini. Kebanyakannya akan tamat dan pihak sekolah telah membuka tender kepada pengusaha lain, pengusaha baru. Jadi kami ada setengah ahli yang ada membuat pinjaman pembiayaan perniagaan selama tempoh 2 tahun. Biasanya kantin kita tender selama 2 tahun. Jadi dia target untuk bayar loan selama 2 tahun. Tetapi hanya dapat berniaga setahun sahaja. So dalam masa setahun ni dia tak dapat buat pembayaran kepada bank, tetapi perlu ditangguhkan kepada tahun hadapan. Sedangkan tahun hadapan sudah tak ada tender lagi untuk diusahakan. So pengusaha kantin tersebut telah terputus pendapatan.